Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam Malaysia Madani. Hadirin sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu dalam gelanggang forum yang mulia pada hari ini bersama saya Nur Syazwana Nabila binti Muhammad Effendi selaku moderator bagi forum pada pagi yang berbahagia ini. Baiklah tuan-puan yang dirahmati sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sudah sedia maklum bahawa Maulid Rasul berasal dari perkataan Arab yang membawa maksud kelahiran Nabi, di mana Maulid Rasul disambut bagi memperingati hari kelahiran junjungan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, iaitu yang putera yang telah lahir pada 12 Rabiul Awal bersamaan dengan 20 April tahun Gajah. Kelahiran baginda telah membawa rahmat dan petanda di mana baginda akan menjadi utusan yang terakhir dalam menyebarkan syiar Islam. Jadi, ianya merupakan peristiwa utama yang tercatat dalam sejarah Islam. Sesuai dengan tajuk forum kita pada hari ini, iaitu Akhlak Nabi, Dakwah Kami, inilah slogan atau kunci utama forum yang ingin kita gunakan sebagai pembuka pintu-pintu kecemerlangan akhlak yang dapat kita contohi daripada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan ummah. Baiklah, sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, adalah lebih elok saya memperkenalkan dengan dua orang panel kita pada hari ini. Semuanya sudah nampak tidak sabar lagi untuk membahas topik kita yang akan dikupaskan sebentar saja lagi. Baiklah, ahli panel kita yang pertama yang segak lagi bijaksana, Saudara Muhammad Haikal Daniel. Apa khabar saudara? Waalaikumsalam, khabar baik saudara moderator. Baiklah, terima kasih saudara Haikal. Terusnya, ahli panel kita yang kedua yang cantik lagi manis, Saudara Siti Mutmainah binti Sahid. Apa khabar saudara Siti? Alhamdulillah, kabar baik saudara moderator. Terima kasih saudara Siti. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, izinkan saja untuk meminta panel pertama kita untuk memberikan sedikit bacaan doa bagi memberkati majlis kita pada pagi ini. Itu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna bil iman wa aminna bil iman wa inna jannata wa iman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ahdina bi husnil khatimah wa la tahdim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara Haikal selaku panel kita yang pertama. Baiklah, saya akan mula mengajukan soalan yang pertama kepada saudara Haikal selaku pembuka bicara forum kita pada hari ini. Okey, berkaitan dengan akhlak Nabi, dakwah kami selaku tajuk kita pada hari ini. Saya ingin bertanyakan soalan yang pertama ini kerana sempena sambutan Maulid Rasul ini, kita sebagai umat Islam seharusnya lebih mengenali baginda Rasulullah SAW. Jadi soalan saya yang pertama kepada saudara pendidik yang pertama, apakah ciri-ciri kepimpinan yang ada pada diri baginda Rasulullah SAW? Silalah kongsikan kepada kami. Baik, terima kasih saudara moderator atas soalan yang cukup menarik untuk saya kongsikan. Jika kita lihat ya saudara moderator, antara sifat kepimpinan Nabi Muhammad SAW ialah baginda ini diutuskan sebagai ejen perubahan yang memimpin manusia sejagat keluar daripada kegelapan kejahatan. Seperti yang kita tahu pada zaman-zaman dahulu, sebelum kedatangan agama Islam, Nabi Muhammad sememangnya antara Nabi yang terakhir dan Nabi yang berdakwah selama beberapa tahun untuk menyampaikan agama Islam dari Mekah hingga ke Madinah. Baik, antara sifat kepimpinan baginda ialah baginda berpolitik dengan tulus dan ikhlas.
iaitu natijahnya beliau hanya untuk keamanan dan keharmonian setiap insan di dunia. Kepimpinan baginda telah terselah sebelum Rasulullah baginda lagi apabila berjaya menyelesaikan pernikahan antara kedua-dua suku Arab Mekah yang hampir menumpahkan darah, iaitu meletakkan semula batu hitam atau Hajarul Aswad di penjuru Kaabah. Baginda juga berjaya dalam mendamaikan pernikahan antara suku Aus dan Khazraj Arab baginda melalui perjanjian Aqabah. Baik, perjanjian Aqabah ni ialah perjanjian Nabi Muhammad dengan 12 orang dari Madinah yang kemudian mereka pun memeluk Islam atas wujudan dan kelembutan baginda dalam menyampaikan satu dakwah ataupun dalam segi politik baginda dapat menyatukan untuk mendirikan negara di Madinah. Baik, perjanjian Aqabah ini terjadi apabila tahun ke-12 kenabiannya, dan kemudian mereka pun orang-orang daripada Madinah berbaiat itu bersumpah setia kepada Nabi Muhammad kerana Nabi Muhammad telah menunjukkan mereka jalan cara hidup melalui Al-Quran dan hadis. Baginda juga diiktiraf menjadi ketua negara Islam melalui Sahifah Madinah ataupun Piagam Madinah. Piagam Madinah ni telah dibuat oleh Nabi Muhammad pada tahun 622 Masihi bersamaan tahun pertama Hijrah, yang merupakan perlembagaan bertulis pertama di dunia. Kandungan piagam ini terdiri daripada 47 pasal. 23 pasal piagam tersebut membicarakan tentang hubungan antara umat Islam sesama umat Islam, iaitu antara Ansar dan Muhajirin. Kita tahu Ansar dan Muhajirin sebelum ni, sebelum kedatangan Nabi di Madinah, mereka ini berpecah belah dan hampir membunuh antara sama lain. Walaupun mereka ini sebelum ni bukan agama Islam, tapi masih tidak boleh bersama antara sama lain. Pada masa yang sama juga, baginda itu mengadakan hubungan diplomatik. Contohnya menghantar perwakilan Islam ke Habsyah dan Mesir. Rasulullah SAW ni dia terkenal dengan kepimpinan dengan menjadi diplomat di luar-luar negara. Baginda sekaligus memberikan banyak contoh ikutan mengenai cara untuk mengadakan hubungan diplomasi dengan negara lain dan diikuti oleh bangsa-bangsa kabilah dan jadi ikutan agama dan negara lain. Nabi Muhammad ni dia tegas dalam memelihara hubungan politik menerusi dasar luar dan hubungan antara bangsa yang dipegangnya. Sebagai contoh, menerusi amalan memberi kehormatan tinggi kepada perwakilan dan utusan kabilah serta kerajaan luar yang datang ke Madinah. Hal ini dikatakan demikian kerana layanan mesra Nabi Muhammad SAW kepada tetamu dengan tidak mengampaikan ke pulau mereka apabila mereka datang ke Madinah. Contohnya ketua-ketua besar negara Mesir datang ke Madinah, dan Nabi, walaupun Nabi Muhammad, kita tahu Nabi Muhammad ni satu lelaki ataupun satu pemimpin yang sangat agung, tapi baginda ni sangat merendah diri dan menghormati ketua-ketua besar negara Mesir. Dan pada masa sama juga Nabi Muhammad ni diletakkan sebagai asas diplomasi yang sangat tinggi daripada kepimpinan baginda dalam segi politik, daripada baginda punya percakapan, pertuturan dengan orang-orang luar, dan orang luar juga dapat datang ke Madinah dan menarik minat untuk melakukan hubungan-hubungan diplomasi, hubungan-hubungan kenegaraan untuk membangunkan negara-negara Islam. Kebijaksanaan politik Nabi Muhammad itu membolehkan wujudnya keamanan dan keselamatan di seluruh semenanjung Hijaz dalam tempoh kurang 10 tahun semasa pemerintahan Nabi Muhammad. Walaupun ada yang tidak menerima ajaran Islam sebagai penangan hidup seperti kaum Yahudi dan Nasrani di Syria dan Yaman, hakikatnya mereka juga turut mengikat perjanjian dengan kerajaan Islam yang dipimpin oleh baginda sendiri. Baginda juga turut memperkenalkan sistem syura ataupun mesyuarat, satu sesi ataupun satu cara untuk mesyuarat dalam membuat keputusan dalam dari segi perlembagaan dan undang-undang negara. Baik, kita akan masuk yang kedua, iaitu di samping kepimpinan politik tadi, kita akan masuk dalam aspek agama, iaitu kita tahu Nabi Muhammad mempunyai 4 sifat terpuji, iaitu sidik, amanah, tabligh dan fatanah. Baginda menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia dengan pimpinan yang teguh dan sangat teliti berdasarkan wahyu yang diterima. Seperti yang kita tahu, Nabi pernah berdakwah secara bersembunyi dan juga terang-terangan, dan pada masa yang bertahun-tahun itu Nabi Muhammad telah berusaha dan memimpin satu gerakan-gerakan Islam untuk membawa dakwah Islam itu pergi luas daripada kota Mekah.
Bagi dia itu berakhlak mengikut ajaran Al-Quran. Sebagai seorang pendakwah, Nabi Muhammad menunjukkan sifat-sifat sebenar, iaitu lemah lembut, bertoleransi, tegas dan berpegang teguh kepada ajaran yang dibawa, terutamanya aspek akidah. Kita tahu Nabi Muhammad sebenarnya Nabi antara Nabi yang terakhir dan Nabi yang terbaik untuk memimpin umat Islam pada akhir zaman. Dan sebagai contohnya, bagi dia ni tetap bersabar menghadapi tentangan orang musyrikin, sehingga kemuncaknya mereka ni orang musyrikin berkomplot untuk membunuh Nabi. Dan bagi dia juga melakukan aktiviti dakwah dengan penuh dedikasi dan tidak pernah cukup menunjuk kuasa-kuasa luar biasa walaupun tak ada menerangkan pelbagai mukjizat Allah SWT. Dan kita tahu Nabi Muhammad memang sememangnya orang yang sabar, walaupun dia penyabar, tapi dia tegas dalam memimpin dan tidak bertoleransi dengan kaum-kaum yang membantah ajaran Islam. Bagi dia juga telah menunjukkan beberapa bidang disiplin bagi menjamin kesejahteraan masyarakat, iaitu bagi dia juga telah mengeluarkan sunnah-sunnah bagi dia seperti dan menyokong hadis, iaitu ibadah, solat, puasa, zakat dan lain-lain. Dan antara itu juga Nabi juga ada menceritakan tentang bagaimana kita untuk mengukur orang dalam penyayang dan serta hubungan antara bangsa yang bersumberkan dalam hadis. Sekiranya kita Nabi Muhammad melakukan hubungan diplomasi yang seperti saya katakan tadi, dan hubungan dengan manusia lain tetap akan berpandukan kepada hadis. Dan dalam amanat terakhir bagi dia juga, bagi dia pernah berpesan supaya umat manusia berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Baik, itu sahaja daripada saya. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada panel kita yang pertama atas kepuasan jawapan sebentar tadi. Baiklah, jadi sekarang ini kita akan meniti pada soalan yang kedua pula, okey, yang akan saya ajukan kepada panel kita yang kedua, okey, iaitu saudara Siti. Baiklah, jadi soalan saya yang kedua, apakah sumbangan-sumbangan yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada agama kita, iaitu agama Islam, okey, sepanjang 23 tahun beliau berkhidmat dalam berdakwah, dalam proses berdakwah beliau. Silakan. Alhamdulillah, Bismillah. Terima kasih saudari moderator atas soalan yang diajukan. Saya amat tertarik dengan perkongsian saudara panel sebentar tadi untuk menjawab soalan saudara moderator tadi. Untuk pengetahuan para hadirin sekalian, sumbangan Nabi Muhammad SAW sebenarnya terbahagi kepada 4 aspek, iaitu dari segi agama, politik, ekonomi dan juga tentera. Namun pada bahagian ini saya akan menguraikan berkenaan sumbangan Nabi Muhammad SAW dari aspek ekonomi dan juga dari segi ketenteraan. Pertama sekali saya akan pergi kepada sumbangan Nabi Muhammad SAW dari aspek sebagai pemimpin dan juga perancang ekonomi. Seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad SAW telah memperkenalkan dasar ekonomi baru bagi menggantikan dasar ekonomi zaman jahiliyah. Baginda menggalakkan orang Islam bekerja keras dan bergiat aktif dalam urusan perniagaan dan juga pertanian. Usaha-usaha mencari kekayaan dan kesenangan di dunia adalah diharuskan asalkan tidak melibatkan riba serta menunaikan bayaran zakat setelah sampai haul dan hisabnya. Baginda sendiri juga telah berusaha untuk membangunkan ekonomi orang Islam. Umpamanya seperti tanah-tanah yang terbiar telah diusahakan semula serta tanah-tanah yang tergadai kepada kaum Yahudi berjaya ditebus semula dan dikerjakan. Seterusnya, selain itu, baginda juga berjaya menyekat kegiatan kaum Quraisy yang memonopoli aktiviti perdagangan, terutamanya yang berkaitan dengan ekspedisi khalifah pedagang kaum Quraisy pada zaman itu. Seterusnya, saya akan pergi pula kepada sumbangan baginda Rasulullah SAW sebagai pemimpin dalam ketenteraan. Nabi Muhammad SAW telah mengetuai beberapa ekspedisi peperangan yang amat besar. Kepimpinan beliau dalam bidang ketenteraan adalah berdasarkan akidah, syariat dan akhlak yang mulia. Menerusi akidah baginda dan para sahabatnya berkeyakinan untuk menghadapi musuh, walaupun jumlah ketika itu jumlah tentera Islam lebih kecil berbanding tentera musuh seperti dalam peperangan Badar. Melalui peraturan-peraturan peperangan yang disyariatkan
baginda dan para sahabatnya bertindak mengikut batas-batas yang ditetapkan, seperti tidak memerangi golongan yang lemah, dan orang yang tidak bersenjata, tidak memusnahkan harta benda seperti bangunan, rumah ibadat dan tanaman. Seterusnya, dalam perang di Hunain dan Taif, baginda telah menunjukkan contoh-contoh akhlak yang baik dengan menggambarkan sifat peri kemanusiaan dengan memulangkan semula harta benda yang telah ditawan kepada pihak musuh. Tindakan baginda ini telah memikat hati pihak musuh untuk memeluk agama Islam. Seterusnya, baginda Rasulullah SAW juga seorang pemikir ketenteraan yang bijak dengan mengatur pelbagai strategi peperangan yang berkesan dan membawa kejayaan kepada umat Islam. Antara perang yang mengandungi strategi yang diatur oleh baginda Rasulullah SAW ialah dalam perang Badar, perang Uhud dan perang Khandaq. Sebagai contoh, dalam perang Khandaq, baginda telah menggunakan strategi bertahan dengan menggali parit di sekeliling, dan strategi ini telah menyebabkan anggota musuh mengaku kalah terhadap tentera Islam. Oleh demikian, apa yang saya dapat rumuskan berkenaan sumbangan Nabi Muhammad SAW dalam aspek agama dan juga ketenteraan ini, Nabi Muhammad SAW juga bukan sahaja seorang Nabi dan Rasul, malahan baginda juga adalah sebagai pemimpin masyarakat, negarawan, perancang ekonomi dan panglima angkatan tentera yang berjaya. Hal ini menunjukkan sebenarnya agama Islam bukan sahaja mementingkan aspek akidah semata-mata, tetapi turut merangkumi semua aspek kehidupan manusia. Setakat itu saja pendapat yang boleh saya sampaikan. Baiklah, begitu hebat kata-kata atau pendapat yang diutarakan oleh panel kedua kita sebentar tadi. Baiklah, jadi diharapkan ini dapat dijadikan pegangan dan panduan oleh kita semua, okey, atas semua yang dijelaskan oleh panel kita yang kedua tadi. Baiklah, jadi seterusnya saya akan ajukan pula soalan ini sekali lagi kepada panel pertama. Apakah sumbangan lain selain daripada faktor politik, ekonomi, tentera, okey, serta sumbangan yang Rasulullah telah sumbangkan kepada agama Islam? Silakan. Okey, baik, terima kasih kepada saudara moderator atas soalan yang diajukan. Baik, kita tahu seperti yang kita telusuri sebelum ini, Rasulullah SAW sememangnya telah menjadi ikutan kita ramai, dan juga baginda ni telah menyampaikan ilmu-ilmu atau menyumbangkan suatu perkara yang sangat-sangat berguna untuk orang Islam pada masa ini. Kerana baginda adalah Nabi terakhir dan juga Nabi yang akan memimpin umat Islam untuk menuju ke akhirat kelak. Baik, saya akan membahas sedikit tentang sumbangan Rasulullah SAW dari segi agama. Baik, baginda Rasulullah SAW telah bangunkan masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah. Pembangunan masjid ini merupakan usaha pertama Nabi Muhammad SAW dalam membentuk masyarakat Islam di Madinah. Kerana kita tahu semasa baginda di Mekah, baginda mendapat pelbagai halangan untuk membina tempat-tempat beribadat, dan baginda terpaksa untuk dakwah secara sembunyi hinggalah baginda berpindah ataupun berhijrah ke Madinah. Masjid yang pertama dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah Masjid Nabawi yang dibangunkan pada bulan Rabiul Awal 1 Hijrah, iaitu bersama dengan September 672 sebelum Masihi. Baik, antara fungsi masjid di zaman Rasulullah SAW adalah sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah dan akhlak. Seperti yang kita tahu, di masjid ini kita boleh membuat seperti kelas untuk membaca Al-Quran, kelas usrah dan sebagainya. Dan antara fungsi-fungsi masjid di zaman Rasulullah juga menjadi sarana ibadah, seperti solat sekaligus menjadi tempat belajar agama Islam yang disebutkan dari Al-Quran dan Hadis. Masjid di zaman Rasulullah SAW memang penuh dengan orang, dan berbeza dengan zaman kita pada hari ini. Dan bagaimana juga baginda mengajak ataupun mengimarahkan masjid Nabawi yang bukan masjid pertama, dan bagaimana Nabi dalam memperkenalkan masjid di Madinah. Kerana baginda adalah antara orang yang baru untuk pindah ke Madinah, dan baginda berani dalam menegakkan agama Islam. Dan sebagai fungsi-fungsi masjid
juga ia adalah tempat untuk menyambung tali ukhuwah atau silaturahim antara orang Islam. Dan kita tahu Madinah adalah mula punca atau mulanya baginda dalam membina taman-taman Islam, dan juga kebanyakan orang-orang Islam juga berpindah ke Madinah untuk sama-sama mengimarkan masjid. Antara yang saya dapat daripada segi aspek politik pula ialah sistem kekuasaan ini adalah untuk membatalkan sebarang penyelewengan, iaitu sistem seperti hudud, kisah dan sebagainya, iaitu bagaimana Nabi mengaplikasikan perkara-perkara ataupun undang-undang ini dalam membatalkan jenayah yang berlaku di Madinah, yang dilakukan oleh buat Yahudi kepada masyarakat Islam di Madinah. Dan antara daripada perkara ini, baginda telah membina satu tempat atau satu pengurusan pengambilan zakat yang dipanggil sebagai Baitul Mal, iaitu institusi kewangan yang digunakan untuk membantu masyarakat di Madinah, serta membantu dalam pembinaan sistem atau tamadun pentadbiran dari segi berbagai segi, iaitu ekonomi, jenayah. Kiranya kita akan memperkuasakan undang-undang untuk menghalang jenayah-jenayah, kerana kita tidak tahu, baginda pun tidak tahu apa yang akan datang, iaitu mungkin peperangan di Madinah, dan baginda berusaha dalam mengeluarkan wang ataupun dengan orang ramai bersatu padu dalam menyelenggara ataupun keselamatan dalam segi keselamatan Madinah, segi politik. Dan ada juga saya menyebutkan daripada soalan pertama tadi, iaitu berkaitan dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah ini juga adalah salah satu aspek politik atau kesebagan Nabi Muhammad SAW yang dibentuk selepas peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan ia merupakan satu perlembagaan tulis yang pertama di dunia yang dicipta oleh Nabi Muhammad sendiri selepas baginda berhijrah. Dan selepas pembentukan Piagam Madinah, wujudlah sebuah negara Islam pertama yang mempunyai rakyat yang berbilang kaum dan agama. Seperti yang kita tahu, walaupun ada juga segelintir masyarakat di Madinah iaitu bukan berbangsa ataupun beragama Islam, tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah menghalang mereka dalam melakukan kegiatan seperti berniaga, dan baginda tidak mendiskriminasi suatu kaum ataupun agama. Piagam Madinah juga boleh dipanggil atau disebut sebagai perlembagaan yang merujuk daripada Al-Quran dan Hadis sebelumnya, kerana pada zaman itu hanya Al-Quran dan Hadis sahaja yang menjadi pegangan orang-orang Islam, dan tidak pada zaman ini, iaitu banyak seperti ada sesat dan sebagainya. Di samping itu juga baginda telah menjalankan dakwah, kita tahu dakwah baginda selama 13 dan 10 tahun, dan tetapi terdapat juga tangan orang musyrikin, dan apa yang Nabi cuba membuat atau menyumbangkan dari aspek politik, iaitu mengelakkan juga daripada pergaduhan antara kaum-kaum atau bani-bani yang sebelum ini. Dan juga dari segi agama, baginda telah berjaya dalam mengimarahkan satu kaum atau bangsa yang beragama Islam yang menjadi satu negara yang kukuh dengan negara yang kukuh dengan bangsa-bangsa atau kaum-kaum yang bermasyarakat penuh dengan keagamaan dan sebagainya. Dan hasil daripada aspek-aspek sumbangan tadi, saya boleh katakan baginda berjaya membina satu tamadun yang berdaulat ataupun disegani oleh masyarakat ataupun negara-negara luar yang hebat ini. Baik, itu saja. Baik, begitu hebat sekali wacana yang dilontarkan oleh pendengar kita yang pertama sebentar tadi. Baik, sekarang sudah tiba masanya kita berada dalam sesi soal jawab. Sesi ini akan melibatkan para hadirin yang hadir pada pagi ini untuk bertanyakan apa-apa soalan yang ingin diajukan kepada dua orang pendengar kita. Baiklah, kita telah dapat dua soalan daripada para penonton kita yang berada di sini. Adakah kedua-duanya sudah bersedia untuk jawab soalan? Okey, jadi kita teruskan kepada soalan yang pertama. Soalan ini akan dijawab oleh panel pertama terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan panel yang kedua. Okey, soalannya berbunyi begini. Okey, untuk panel pertama, apakah iktibar yang boleh kita ambil daripada kepribadian Rasulullah SAW? Baik, terima kasih saudara moderator dan juga para hadirin yang menonton soalan sebentar tadi. Sama.
Okey, banyak yang kita boleh pelajari atau mengambil pengajaran daripada sifat ataupun sikap kepribadian Rasulullah SAW. Dan antaranya ialah baginda ialah individu yang sangat sopan santun dan seorang yang memuliakan orang lain terlebih dahulu. Hal ini dikatakan demikian kerana Rasulullah SAW adalah contoh budi bahasa dan sopan santun bagi umat Islam. Baginda mengajar orang Islam untuk bersopan santun, tak kira dengan orang tua ataupun orang muda itu. Kerana adab ataupun budi bahasa ini tidak terletak pada umur, tetapi letak kepada diri kita sendiri. Dan di antaranya adalah bersopan santun apabila menerima tetamu. Sebagai contoh, mengenai keperluan untuk merendahkan suara semasa meminta izin untuk masuk ke rumah, seperti Assalamualaikum. Kita perlukan dengan nada yang sangat rendah dan sangat bersopan santun. Tidak boleh saja masuk ke rumah orang mana dan bercakap dengan suara yang agak kata-kata yang kasar dan nada yang tinggi. Dan pada zaman baginda juga, para sahabat sentiasa beradab dan menghormati Rasulullah SAW lebih dari segala-galanya dalam kehidupan mereka. Baik, yang seterusnya ialah Rasulullah SAW ialah seorang yang berpendirian teguh dalam setiap perkara, lebih-lebih lagi dari aspek agama. Kerana baginda tidak akan bertoleransi kepada orang-orang yang melanggar ataupun menghina agama Islam. Tapi baginda juga tidak pernah membalas balik dendam ataupun perkara-perkara yang teruk kepada orang-orang yang telah menganiaya baginda semasa baginda berdakwah di Mekah dahulu. Baik, baginda juga telah menyampaikan seruannya kepada kaum yang kasar dan tidak ada yang mereka sembah menaikkan bahan. Dan baginda sememangnya tidak setuju dengan kaum-kaum dahulu yang menyembah berhala. Dan apabila baginda bertanyakan mereka kenapa mereka menyembah berhala, mereka jawab bahawa memang begitu yang telah diterima dari nenek moyang mereka. Jadi kaum-kaum terdahulu tidak mampu berfikir ataupun secara logik untuk menyembah sesuatu atau sebuah berhala, dan mereka menidakkan kepercayaan dan keimanan Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, baginda juga mempunyai budi pekerti yang amat baik, dan baginda bercakap dengan penuh kesantunan dan tidak menyakiti hati siapa pun, walaupun di mana-mana keadaan baginda selalu dianiaya dan sebagainya. Dan kemana pun baginda pergi pada zaman dulu, tetap diterima masyarakat-masyarakat yang jahil, iaitu diterima dengan muka masam dan budi kasar dan perangai tidak seronok kepada Nabi Muhammad SAW. Dan seperti apa yang soalan tadi katakan, antara pengajaran yang kita boleh terima daripada perkara ini adalah kita hendaklah berbalas baik walaupun kita diberikan satu kesan yang sakit ataupun mendalam dalam hati kita, seperti orang mencaci, menghina kita. Tetapi apabila kita menteladani balik apa yang Rasulullah telah lalui pada zaman dahulu, kita pun perlu menjadikan Rasulullah SAW sebagai satu contoh dan satu teladan yang baik untuk memupuk keimanan dan kesabaran dalam hati kita. Kerana perkataan-perkataan ataupun budi pekerti yang baik mampu melembutkan hati seorang yang keras. Baik. InsyaAllah, terima kasih panel pertama kerana sudi memberikan sedikit perkongsian sungguh intelektual pemikiran saudara. Saya persilakan pula panel kedua kita, iaitu saudara Siti untuk menjawab soalan. Terima kasih. Terima kasih kepada hari atas soalan yang diajukan. Saya juga akan tertarik melalui hujah yang dilontarkan oleh saudara panel kita sebentar tadi. Seterusnya bagi pendapat saya pula, antara iktibar dari sifat-sifat kepribadian Rasulullah SAW adalah merupakan hal yang amat penting dalam kehidupan umat Islam. Dikatakan bahawa Rasulullah SAW sebagai insan terbaik yang pernah menghiasi bumi ini memberikan pelajaran dan teladan melalui sifat-sifat kepribadiannya yang mulia. Sifat-sifat tersebut tidak hanya relevan dalam konteks agama, tetapi juga menjadi panduan dalam kehidupan sehari-harian umat manusia. Iktibar daripada sifat-sifat kepribadian Rasulullah SAW menginspirasi dan membimbing kita menuju kehidupan yang lebih bermakna. Salah satu sifat utama yang patut kita ambil iktibar adalah kejujuran Rasulullah SAW. Beliau dikenali sebagai Al-Amin, iaitu orang yang amat dipercayai dan jujur. Sifat kejujuran ini menjadi landasan yang
sosial maupun perniagaan. Iktibar daripada anjuran Rasulullah SAW sebenarnya mengajarkan kita untuk sentiasa mengutamakan kebenaran dan integriti dalam setiap tindakan dan juga perkataan kita. Selain daripada itu, sifat kasih sayang Rasulullah SAW juga memperlihatkan kelembutan dan kepedulian beliau terhadap sesama. Beliau tidak hanya memperlihatkan kasih sayang kepada umat Islam, tetapi juga kepada seluruh manusia tanpa mengira agama, bangsa dan juga status sosial. Iktibar daripada kasih sayang Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menjadi lebih empatik dan membantu sesama dalam kesulitan. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ketabahan dan kesabaran Rasulullah SAW adalah sifat-sifat lain yang amat inspiratif. Beliau menghadapi cabaran dan rintangan dengan penuh keberanian dan keteguhan hati. Iktibar daripada ketabahan dan kesabaran Rasulullah SAW sebenarnya mengajarkan kita untuk tidak mudah putus asa di hadapan ujian hidup dan sentiasa bersabar dalam menghadapi segala dugaan dan juga cabaran. Keikhlasan dalam berbuat amal merupakan sifat penting yang juga perlu kita ambil iktibar daripada Rasulullah SAW. Beliau mengajarkan bahawa amal yang ikhlas adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iktibar dari keikhlasan Rasulullah SAW sebenarnya mengajarkan kita untuk melakukan segala amalan dengan niat yang tulus dan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Selain dari itu, sifat toleransi dan pengampunan Rasulullah SAW juga merupakan iktibar yang sangat berharga. Beliau mengajarkan kita untuk memaafkan kesalahan orang lain dan berusaha untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang terbaik dan juga dari cara melalui kedamaian. Iktibar dari toleransi dan pengampunan Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk menghargai perbezaan dan menghargai keharmonian dalam hubungan antara manusia. Dengan memahami dan mengamalkan sifat-sifat kepribadian Rasulullah SAW, kita dapat menjadi insan yang lebih baik dan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan umat manusia secara keseluruhannya. Iktibar ini tidak hanya relevan dalam konteks agama Islam sebenarnya, tetapi juga menjadi panduan bagi universal dalam kehidupan yang bermakna dalam mendapati keberkatan. Semoga kita dapat mengambil iktibar daripada sifat-sifat mulia Rasulullah SAW dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Itu sahaja pendapat yang dapat saya lakukan. Baiklah, terima kasih kepada saudara Siti atas pencerahan yang amat memberangsangkan sebentar tadi. Baik, sekarang saya akan utarakan soalan yang terakhir daripada para hadirin. Kali ini, saya persilakan sekali lagi kepada panel kedua untuk memberikan pula sedikit perkongsian mengenai soalan yang terakhir ini. Soalannya berbunyi, apakah langkah yang boleh kita jadikan sebagai contoh ataupun teladan daripada sifat-sifat atau sifat Rasulullah ini yang boleh kita contohi dalam kehidupan seharian? Sebagai kerana kita tahu Rasulullah ini kita jadikan baginda sebagai suri teladan umat. Jadi apakah langkah-langkah yang boleh kita ikut sebagai satu cara baru untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian itu sendiri? Terima kasih saudari atas soalan yang diajukan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW sebagai teladan adalah aspirasi setiap Muslim yang berusaha untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjalani kehidupan yang bermakna. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW sebagai teladan. Saya menyediakan 6 langkah tersebut. Yang pertama adalah dengan kita memahami sunnah Rasulullah SAW. Seperti langkah pertama dalam mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW adalah dengan memahami dan mempelajari sunnah beliau. Sunnah mencakupi semua tindakan, perkataan dan peraturan yang diajarkan serta dilakukan oleh Rasulullah SAW. Melalui mempelajari hadis-hadis dan sejarah kehidupan Rasulullah, kita dapat memahami dengan lebih baik bagaimana beliau menjalani kehidupan seharian berikut.
Yang kedua pula adalah dengan mengamalkan ajaran Islam. Setelah memahami sunnah Rasulullah SAW, langkah berikutnya adalah dengan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan seharian. Ini termasuk melaksanakan 5 rukun Islam, iaitu menjaga solat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan ibadah haji jika yang berkemampuan. Turut mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan sunnah Rasulullah merupakan langkah penting dalam mengikuti jejak langkah beliau. Yang ketiga pula adalah dengan mencontohi sifat-sifat kepribadian Rasulullah SAW. Seperti yang kita tahu, Rasulullah ini memiliki sifat-sifat kepribadian yang amat mulia seperti kejujuran, kasih sayang, kesabaran, ketabahan dan juga keikhlasan. Langkah selanjutnya adalah dengan berusaha mencontohi dan menginternalisasi sifat-sifat mulia ini dalam kehidupan seharian. Dengan berusaha mencontohi sifat-sifat kepribadian Rasulullah ini, kita dapat menjadi lebih baik sebagai individu dan juga sebagai anggota masyarakat. Para hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian, yang keempat pula adalah dengan memperdalami ilmu agama. Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk mencari ilmu sepanjang hayat. Oleh kerana itu, langkah penting lainnya dalam mengikuti jejak langkah beliau adalah dengan terus memperdalami ilmu agama. Ini termasuklah dengan mempelajari Al-Quran, hadis, fiqh dan ilmu-ilmu keislaman yang lainnya. Dengan memperdalami ilmu agama, kita dapat memahami ajaran Islam dengan lebih baik dan mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Yang kelima pula adalah dengan menjaga akhlak yang mulia. Seperti yang kita tahu, Rasulullah SAW dikenali sebagai suri teladan dalam hal akhlak yang mulia. Oleh kerana itu, langkah penting lainnya dalam mengikuti jejak langkah beliau adalah dengan menjaga akhlak yang mulia dalam setiap interaksi dengan sesama manusia. Ini termasuklah dari segi bersikap jujur, adil, murah hati, sabar dan menghormati hak-hak orang lain. Yang keenam pula, iaitu yang terakhir, merupakan langkah dengan berbuat baik dan berdakwah. Seperti yang kita tahu juga, Rasulullah SAW selalu mendorong umatnya untuk berbuat kebaikan dan menyebarkan dakwah Islam. Langkah yang terakhir dalam mengikuti jejak langkah beliau adalah dengan berusaha untuk berbuat kebaikan kepada sesama manusia dan menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang baik dan bijaksana. Dengan mengikuti langkah-langkah yang saya nyatakan berikut, kita dapat memperkuatkan ikatan antara kita dengan bagaimana sifat kepribadian Rasulullah SAW dan menjadi lebih dekat dengan Allah SWT. Semoga kita semua dapat mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW sebagai teladan utama untuk kita mencontohi setiap sifat-sifat kepribadian beliau yang amat mulia. Itu saja pendapat yang saya dapat. Adalah sungguh bijak kata-kata saudara Siti melontarkan idea-idea yang bernas. Sekarang kita dengarkan pula hujah daripada Saudara Haikal selaku panel pertama kita. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada saudari moderator atas soalan yang diajukan. Baik, menurut pandangan saya, antara langkah untuk buktikan rasa sayang dan terima kasih terhadap Rasulullah SAW ialah umat Islam boleh gerak berselawat ke atas baginda. Kerana sabda Nabi SAW, barang siapa yang berselawat kepadaku sebanyak 100 kali pada hari Jumaat, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan keadaan bercahaya. Daripada Imam Abu Naim. Pada masa yang sama, Allah dan para malaikat akan berselawat ke atas individu yang berselawat ke atas Nabi, dan individu tersebut juga mendapat khabar gembira daripada Allah SWT dengan balasan syurga. Rasulullah SAW akan menjawab secara langsung ke atas setiap selawat yang dilafazkan, sekaligus mendapat kesejahteraan daripada doa Rasulullah SAW kepada yang berselawat. Baik, selain daripada itu, umat Islam boleh mengamalkan sunnah baginda. Sebagai contoh, umat Islam menunaikan tahajud kerana kemuliaan seorang mukmin terletak pada tahajudnya. Dan insya-Allah doa individu seorang itu akan mudah termakbul dan kita juga akan semakin dekat dengan Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, aku berwasiat kepada kamu agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kamu dipimpin oleh seorang budak. Sungguh orang yang hidup di antara kamu sepeninggalku, dia akan melihat kesedihan yang banyak. Oleh kerana itu, wajib atas kamu berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin, iaitu orang yang mendapat petunjuk daripada ilmu dan amal, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kamu, serta jauhilah setiap perkara yang diadakan kerana setiap bid'ah adalah sesat.
diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud dan kewajipan kita untuk mengikut sunnah baginda adalah merangkumi seluruh aspek, termasuklah dari sudut perbuatan baginda. Tindakan baginda adalah dalil dan buah petunjuk daripada wahyu untuk umat Islam mengamalkan sunnah dan menjauhi hawa nafsu semata-mata. Dan kita juga tahu antara langkah-langkah kita juga, kita hendaklah mengamalkan semua perkara yang dilakukan oleh Rasulullah, dan kita juga hendak menghargai setiap perjuangan atau persembahan Rasulullah SAW dalam setiap perkara yang dilakukan oleh sebelum-sebelum. Dan apa yang saya boleh katakan, kita hendaklah menghargai dan kita juga hendaklah teruskan perjuangan dalam menegakkan agama Islam dan sekaligus dalam membangunkan tamadun Islam tanpa kita jauhi daripada hukum syarak. Tentunya baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Haikal atas jawapan yang kukuh dan jelas kepada para penonton kita. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amatlah mencemburui kita. Sebelum berakhir, marilah kita sama-sama menepuk tangan untuk diri sendiri kerana telah berjaya dan tekun mendengar perbincangan kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mengakhiri bincang forum pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta, dan yang